Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, sekali lagi hari ini Mahkamah dan Peguam Negara pada 11 hari bulan Februari yang lalu membantah dan menolak kebenaran semakan kehakiman diberikan berkaitan proklamasi darurat. Sebenarnya rakyat oke dengan darurat asalkan tujuannya adalah benar-benar untuk mengekang COVID-19. Tetapi apa yang dilihat di sini, darurat ini sebenarnya mempunyai makna tersirat sehingga kan parlimen digantung. Dan apabila Agung sendiri menyatakan parlimen boleh bersidang semasa tempo darurat, Kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Muhyiddin begitu bersungguh untuk menolak supaya parlimen dibuka. Memang sesuatu yang mencurigakan. Apakah yang mereka PN takutkan sehingga mereka bersungguh menggantung dan menundahkan pembukaan parlimen? Apapun, mari kita ikuti berita selanjutnya. 11 hari bulan Mac 2021, Muktamar proklamasi darurat yang di Pertuan Agung tidak boleh dicabar. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memutuskan bahwa proklamasi serta ordinan yang digubal di bawah undang-undang darurat oleh Yang di Pertuan Agung tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Hakim Datuk Ahmad Kamal Muhammad Sahid berkata perkara itu diperuntukkan di bawah artikel 150 dalam kurungan 8 Perlembagaan Persekutuan yang antara lain menetapkan bahwa Yang di Pertuan Agung berhubung darurat adalah muktamad dan konklusif dan tidak boleh dicabar atau dipersoalkan di mana-mana mahkamah walaupun apa jua alasan. Hakim membuat ketetapan itu selepas mengetepikan permohonan semakan kehakiman yang dibawa oleh 3 wakil rakyat untuk mencabar tindakan Perdana Menteri dan Sri Muhyiddin Yassin menasihati Yang di Pertuan Agung untuk menangguhkan sidang parlimen dan Dewan Undangan Negeri semasa darurat. Sila berikan komen anda. 3 wakil rakyat itu terdiri pada anggota Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram yang juga ahli parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub, Adun Gurun yang juga ahli parlimen Sungai Petani Datuk Johari Abdul dan Adun Tebing Tinggi Abdul Aziz Bari. Dalam permohonan itu mereka menamakan Perdana Menteri dan juga Kerajaan Malaysia sebagai responden. Hakim Ahmad Kamal juga berpandangan bahawa permohonan ketiga-tiga pemohon untuk mencabar keputusan Yang di Pertuan Agung mengenai proklamasi darurat tidak boleh terbuka kepada semakan kehakiman. Artikel 150 dalam kurungan 8 Perlembagaan Persekutuan adalah sah dan berperlembagaan. Lebih penting lagi perkara 150 dalam kurungan 8 Perlembagaan Persekutuan telah menutup pintu mahkamah terhadap sebarang tindakan mencabar atau permohonan bagi menentang proklamasi serta ordinan yang digubal di bawah undang-undang darurat, katanya. Beliau juga berkata berdasarkan penemuannya dalam artikel 150 dalam kurungan 8 Perlembagaan Persekutuan, tiada semakan kehakiman boleh dibuat bagi mencabar keputusan agung di bawah artikel 150 dalam kurungan 1 dan artikel 150 di dalam kurungan 2B akta yang sama. Malah isu ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim menentang pendakwa raya, katanya. Hakim Ahmad Kamal seterusnya berkata tidak ada dalam Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan tanggungjawab undang-undang terhadap responden pertama Muhyiddin untuk bertindak sebagaimana yang dikatakan oleh pemohon. Oleh itu, dengan ketiadaan kewajipan undang-undang yang dikenakan pada responden pertama, relief yang dipohon oleh pemohon adalah salah faham dalam undang-undang. Oleh itu, hakim berkata pemohon gagal melepasi ujian semakan kehakiman kerana perkara dalam kes itu telah diselesaikan oleh undang-undang. Katanya jelas bahawa tidak ada kes yang dapat diperdebatkan pemohon. Oleh itu, permohonan ini tidak berasas. Sehubungan dengan perkara di atas, permohonan kebenaran untuk memulakan prosedur semakan kehakiman ditolak tanpa perintah berhubung kos, katanya. Peguam Kanan Persekutuan Suzana Atan dan S. Narkanovati mewakili responden sementara Peguam Datuk Godal Singh Nijar dan Christopher Leong mewakili pemohon. Pada 26 Januari yang lepas, ketiga-tiga wakil rakyat itu memohon beberapa relief daripada mahkamah terhadap proklamasi darurat. Peguam Negara pada 11 Februari memfailkan bantahan terhadap permohonan itu dengan alasan pemohon tidak mempunyai kes yang boleh didapatkan bagi membolehkan kebenaran semakan kehakiman diberikan. Pada 12 Januari lepas, Istana Negara dalam satu kenyataan mengumumkan Yang di Pertuan Agung memberi perkenan kepada proklamasi darurat untuk dilaksanakan di seluruh negara sehingga 1 Ogos.
sebagai langkah proaktif bagi menangani pandemi COVID-19 dalam negara. Mihudin dalam putusan khas sempena proklamasi darurat pada hari yang sama menjelaskan bahwa Kabinet telah menasihatkan Sri Paduka Baginda untuk mengeluarkan proklamasi darurat bagi seluruh negara selaras dengan artikel 150 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 11 Januari hingga 1 Agustus 2021. Artikel 151 dalam kurungan 1 antaranya menetapkan bahwa yang di Pertuan Agung boleh mengisytiharkan darurat sekiranya Baginda berpuas hati bahwa wujud kecemasan besar yang menggugat keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketentraman awam yang mengancam persekutuan. Jadi saudara dan saudari, Peguam Negara pada 11 Februari yang lalu telah memfailkan bantahan untuk proklamasi darurat ini didebatkan dan juga tidak membenarkan semakan kehakiman diberikan kepada adun-adun atau ahli parlimen yang telah memohon. Jadi apakah sebenarnya fungsi darurat ini sekiranya parlimen ditunda, digantung sebegitu sahaja? Sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini.